Sila, Yang Mamak Tendong. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker kerana memberi peluang untuk saya turut serta dalam sesi perbahasan menjunjung titah ucapan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Mahmud ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bisahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Datuk Speaker, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Barisan Kerajaan, serta ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya mengambil kesempatan ini ingin menjunjung kasih atas titah ucapan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Mahmud ke-5 sewaktu pembukaan istiadat pembukaan Penggal Kedua DUN Kelantan ke-13 yang berlangsung kemarin, dan saya mengucapkan terima kasih atas peluang yang turut serta dalam perbahasan pada kali ini. Sebelum saya meneruskan ucapan, suka saya memperbetulkan sedikit soalan yang saya kemukakan kepada Kok Lanas tadi berkaitan dengan apa yang disebut soal tanggungjawab perkara sunat dan wajib. Tak ada dah. Kok Lanas gimana? Baik. Kita wakil kepala lah, selaku ketua pembangkang. Yang nama sebut tadi di antara contoh yang mana sama ada ianya dipanggil sunat ke wajib ke, banyak lagi perkara-perkara lain selain daripada lebuh raya ni yang tidak dilaksanakan mengikut amanah yang diamanahkan kepada pihak kerajaan. Itu di antara contohnya. Kita duduk bicara soal kerjasama lah, duduk bicara soal apa ni untuk buat benda ni secara molek supaya rakyat tengok molek, sedangkan kita sendiri seolah-olah benda ni telunjuk lurus tapi kelikin berkait. Niat kita taksir. Yang Berhormat Datuk Speaker, saya mengamati sedikit ucapan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan semalam pagi kemarin, dan dapat merasai bagaimana besarnya harapan baginda kepada kerajaan negeri khususnya untuk terus-menerus bekerja bagi memberi perkhidmatan yang terbaik demi kebaikan rakyat Kelantan. Walaupun dalam keadaan usaha kerajaan negeri meningkatkan usaha dan daya bagi memperhebatkan khidmatnya kepada rakyat, dalam tengah-tengah perjalanan itu kita diletakkan pelbagai halangan dan reba-reba supaya perjalanan kita ni sukar, tetapi alhamdulillah ke bawah duli Yang Maha Mulia begitu mengharapkan supaya kita di pihak kerajaan negeri senantiasa membuat perkhidmatan yang terbaik bagi kesejahteraan rakyat Kelantan. Saya ingin memetik penekanan yang diberikan oleh ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan berkenaan dengan rumah kos rendah yang wajar menjadi keutamaan kerajaan negeri pada hari ini. Dalam hal ini, saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada kerajaan negeri Kelantan yang dilihat penuh prihatin terhadap keperluan rakyat bagi mendapat rumah kediaman sendiri. Bahkan di antara perkara yang terawal yang digariskan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar apabila diamanahkan menggalas jawatan sebagai Menteri Besar negeri ini ialah meletakkan sasaran membina sebanyak 2,000 unit rumah mampu milik dalam masa 4 tahun yang bermula tahun ini. Tahniah saya ucapkan sekali lagi. Hasrat ini dinyatakan dalam sidang media selepas mesyuarat pertama Exco Kerajaan Negeri Kelantan pada 21 Mei tahun lepas, dan diperkukuhkan lagi di dalam bajet Kelantan 2014 baru-baru ini. Saya juga tidak lupa untuk merakamkan tahniah kepada kerajaan negeri yang telah berjaya melakukan pecah tanah membina 162 unit rumah kos rendah di Kampung Badang, Pantai Cahaya Bulan pada 23 Februari yang lepas.
dan juga di Labok. Kita baru selesai saja memilih ataupun membuat sesi temuduga di atas pembinaan rumah mampu milik sebagaimana yang dihasratkan oleh pihak kerajaan. Alhamdulillah, kita melihat pihak kerajaan negeri tidak hanya pandai berjanji, tetapi turut mengambil langkah untuk mengotorkan janjinya yang ditabur kepada rakyat. Ini sangat jauh berbeza dengan pihak yang di sebelah sana. Ini perlu kita terima hakikat. Sebagaimana yang berlaku, yang kita tahu sebelum daripada pilihan raya baru-baru ini, di Wakaf Mek Zainab telah diadakan pelancaran projek rumah perumahan besar-besaran oleh pihak UMNO Barisan Nasional. Tetapi yang bertengok sehingga sekarang ini masih lagi tidak ada, malah bayang-bayang pun belum lagi kita nampak. Barangkali borang yang diedarkan di majlis berkenaan sehingga pada program itu saya difahamkan hingga ada orang yang pesal kerana berebut borang. Dan boleh jadi juga borang yang dihantar itu sudah hilang entah ke mana. Sehingga kali ini pelancaran rumah rakyat di Wakaf Mak Zainab sebelum pilihan raya baru ini tidak kedengaran lagi. Yang berhormat Datuk Speaker, dalam hal ini suka untuk saya mencadangkan agar projek-projek perumahan mampu milik ini disebarkan ke daerah-daerah lain di seluruh negeri Kelantan. Agensi-agensi kerajaan negeri seperti Perbadanan Kemajuan Istisak Negeri Kelantan (PKINK) dan Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK) melalui anak-anak syarikat masing-masing wajib melipat gandakan usaha mengenal pasti kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dijadikan tapak bagi perumahan kos rendah yang menjadi keperluan rakyat di peringkat bawahan. Saya suka mengulangi komitmen kita semua untuk melihat kemajuan dan kemakmuran negeri ini dinikmati oleh rakyat pribumi ini sendiri. Tidak guna kita berdabik dada dengan kononnya hartanah di negeri kita mahal harganya, sedangkan pihak yang mampu untuk membelinya ialah pihak di luar tanah air, sebagaimana yang berlaku di sebuah negeri di Malaysia ini di selatan tanah air kita. Akhirnya, kita benar-benar akan menjadi seperti Pak Kaduk, menang sorak kapun tergadai. Yang berhormat Datuk Speaker, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku juga menyentuh berkenaan isu pertanian dan konsep bertani satu ibadat yang menjadi moto kerajaan negeri. Saya mengambil peluang ini untuk mengulangi komitmen kita semua yang menjadi wakil rakyat kepada rakyat untuk mencadangkan kerajaan agar melipat gandakan usaha menjadikan Kelantan sebagai hak makanan di rantau ini. Sebagai sebuah negeri yang meletakkan dasar membangun bersama Islam sebagai asas pentadbiran, perlulah senantiasa diingati bahawa bidang pertanian menjadi salah satu bidang yang sangat diberi penekanan oleh Islam. Ini dapat dilihat daripada banyaknya ayat Al-Quran yang menyebut mengenai hasil tanaman dan buah-buahan yang pelbagai. Kegiatan pertanian dari aspek akidah dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana tanda kebesaran Allah dapat dilihat dengan jelas dalam proses kejadian tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Melakukan usaha pertanian lebih membuatkan seseorang itu memahami hakikat sebenar tawakal kepada Allah dan beriman kepada kekuasaan. Petani walaupun perlu bekerja keras untuk menggunakan segala kepakaran bagi menjayakan usaha pertaniannya, yang memberikan hasil bumi adalah Allah. Manusia berusaha dan berdoa agar mendapat hasil yang baik. Tetapi jika semua ini dilakukan, tidak juga mendapat hasil yang diharapkan, maka petani hendaklah pasrah kepada ketentuan Allah. Ia hendaklah diterima sebagai sebahagian daripada qada dan qadar Allah. Ini tidak bermakna manusia tidak dituntut melakukan sebaik mungkin usaha untuk mengelakkan kesan buruk kejadian ini. Bagi pihak kerajaan, usaha menggalakkan untuk memperhebatkan pertanian ini perlu dilaksanakan dari masa ke semasa. Saya mengucapkan tahniah kepada pihak kerajaan yang telah memperuntukkan sebanyak 11.4 juta untuk galakkan dan meningkatkan pelaburan dalam aktiviti pertanian dan peternakan di negeri Kelantan
di dalam bajet 2014 baru-baru ini. Namun dalam masa yang sama, saya juga mengharapkan agar proses kelulusan tanah tol kepada para petani juga dipermudahkan dan dipercepatkan permohonan mereka. Dan tanah-tanah kerajaan yang masih tidak diusahakan, yang jumlahnya mungkin mencecah ribuan ekar di negeri Kelantan ini, perlu dikenapasti dan dimajukan seberapa segera yang mungkin. Ini bagi memastikan kerajaan juga dapat mengutip hasil dari usaha-usaha yang dilakukan oleh rakyat, di samping memastikan tanah yang terbiar ini dapat dimajukan dengan aktiviti pertanian. Saya yakin dalam hal ini kerajaan negeri senantiasa komited terhadap usaha-usaha murni seperti ini. Besarlah harapan saya agar bidang pertanian ini tidak dicampur adukkan dengan politik kepartisan. Sebagaimana yang dilakukan oleh, sekali lagi, pihak sebelah sana. Amat suka nak tekankan soal pertanian berkaitan dengan diskriminasi kepada rakyat. Saya selaku wakil rakyat yang diamanahkan oleh rakyat untuk membela dan juga membawa hasrat rakyat, maka amat terpaksa bercakap walaupun benda ni sudah berulang kali kita persoalkan, iaitu berkenaan dengan baja. Baja ni, yang timbul masalah baja sekarang ni, sama ada di peringkat kapung, sama ada di peringkat dun, ataupun di peringkat negeri, yang sehinggakan kerajaan negeri terpaksa memperuntukkan 1.3 juta kepada baja ini, kerana soal asasnya kita tidak cuba selesaikan. Kalau kita kutip tapak katu, dengan izin yang bertuah, kenal ke katu? Rasa Palu kenal katu. Katu ni kalau dia terbang banyak. Ke katu dia panggil, begitulah. Dia terbang ni banyak. Lalu dia mau tengok, dia berhormat Palu sebagai ketua pembakar, dia berhormat daripada pembakar. Nak selesai masalah ni, dia pergi tapak katu. Katu sekali terbit beribu. Kalau kita kutip nak tapar sekor-sekor, memang mengambil masa dan meriuh rendahkan keadaan. Nak selesai masalah katu ni, tutup lubang kapu. Apa ni? Tutup lubang katu tubik tu, selesai, tak jadi kalut. Untuk selesai masalah baja di peringkat bawah, kita minta pihak kerajaan pusat supaya tidak ada lagi diskriminasi kepada yang bersabit dengan soal-soal politik ini. Bagi baja kepada yang berhak, yang mempunyai syarat yang cukup untuk dapatkan baja. Dan perlu diingat, kalau baja tidak dibagi dan tidak dicop kepada kompon yang untuk memohon baja, sebagaimana yang berhormat Kelabawai sebut, bukan baja saja tak boleh. Subsidi padi ataupun subsidi jualan padi juga tak boleh. Racun perosak, subsidi racun juga tak boleh. Dan banyak lagi kemudahan-kemudahan lain yang menyebabkan petani akan menanggung sengsara dari apa yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan pusat. Sebab kerajaan negeri bukan diperuntukkan untuk membekal baja kepada kerajaan, membekal baja kepada rakyat. Kita meletakkan kepentingan rakyat inilah yang menyebabkan kita terpaksa waktu ambil duit yang sepatutnya kita guna kepada benda-benda lain. Jadi terpaksa kita tanggung membela rakyat kerana diskriminasikan oleh pimpinan UMNO. Hal ni UMNO kena terima hakikat ni. Sila tahu. Awal bui Nanggiri bangun tahu. Pasal Nanggiri bang soal masa berkecek. Ni amun nak tahu sebentar bui kau tahu betul dah tahu bangun tu. Ya mak tuan speaker minta penjelasan. Jenis takwil baja diskriminasi ni sesuai tak dengan slogan Perdana Menteri itu, iaitu rakyat diutamakan. Sesuai ke tidak? Dia sesuai kepada orang UMNO je buat masalah ni. Rakyat didahulukan, dahulu beri sesuatu benda tu dahulukan kepada penyokong-penyokong UMNO. Dan didahulukan juga kepada pihak pembangkang, dahulu dalam bab kenaikan harga barang. Betul terkejut boleh lah. Kos yang terpaksa ditanggung oleh rakyat. Silalah. Terima kasih. Negeri. Dia ada protokol dia sendiri. Terima kasih. Saya soal baja tadi. Saya tengok yang berhormat
duduk kerajaan pusat macam-macam tak bagi baja lah apalah. Tapi buktinya tidak jelas. Hanya bercakap. Yang jelas sekarang ni ialah audit, laporan audit. Yang menyatakan terdapat berlakunya penyelewengan dalam agihan baja bagi pihak kerajaan negeri kepada rakyat. Tak diulas dengan jelas. Kata Semerak tadi, adanya orang-orang PAS di kerajaan negeri ni bagi kepada yang tidak berhak. Saya nak tahu, nak mohon penjelasan, nak minta penjelasan daripada Yang Berhormat. Mengapa Yang Berhormat tak tegur ni? Yang perkara yang jelas, terbukti jelas. Soalannya nak Soalan mengapa? Mengapa Yang Berhormat tak tegur kerajaan negeri dalam agihan baja ni yang jelas terbukti bahawa salah? Terima kasih. Masuk Amor sikit. Amor minta soalan pendek. Kena faham molek hamba sebut tadi. Hamba sebut tadi, kalau benda ni kita tutup di pihak awal, soal rentetan rakyat yang berkaitan dengan pelbagai isu ni tidak timbul. Kalau kita bui belaka menunaikan tanggungjawab kita kepada rakyat yang tanam padi, kita bui belaka baja, rasa tak timbul soal bertindak bui. Tak masalah lah ni, kerajaan PAS kata Semerak diberi kepada orang yang tidak berhak, orang yang tidak tanam padi. Itu yang puncanya. Amba rasa kalau tempat amba tenda tu tak ada orang yang tidak tanam padi. Yang Muhammad Semerak kata, saya tak tahu. Tu kena tanya soalan tu. Dia cakap depan kita. Di depan kita ramai-ramai jawab. Terima kasih. Mohon laluan. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Dan terima kasih kerana memberi laluan. Amba salah seorang daripada anggota PAC dan amba nak memaklumkan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa apa yang disebut oleh YB Nenggiri tadi itu, benda ini adalah telah dipertanggungjawab dan diambil tindakan oleh pihak SPRM. Jadi yang rasa tidak sesuai untuk kita bincangkan sini sekarang. Persoalannya sekarang Yang Berhormat, mengapa sampai ambil ada tindakan oleh SPRM? Kalau tak ada salah, SPRM tak pergi. Itu persoalannya. Yang tidak dijelaskan oleh kerajaan hari ini. Sebagaimana disebut oleh Gucci tadi, Yang Berhormat Gucci. Benda ni sudah pun dalam yang ditangani oleh pihak SPRM. Dan kita di pihak kerajaan negeri, amba yakin pihak Yang Amat Berhormat Menteri Besar juga bersetuju kalau ada mana-mana pihak yang tidak melaksanakan ataupun yang tidak bertanggungjawab, sama ada pecah amanah dan sebagainya, kita persilakan sama ada SPRM, polis dan sebagainya, pihak-pihak berkuasa. Dan ini ketelusan kita berlaku di sebagaimana negeri sebut. Walaupun apa kes sekalipun, apabila telah diambil tindakan oleh pihak-pihak tertentu, pihak-pihak berwajib, maka kita tunggu dan lihatlah. Dan orang seperti ini, kita juga merasa berterima kasih kepada SPRM. Sebabnya dapat mengesan cepat penyelewengan yang boleh membuatkan, boleh mencemarkan nama baik negeri Kelantan ini. Jadi untuk soalan seterusnya tu, saya rasa benda ni dalam tindakan siasatan dan itu kita serah kepada pihak yang berwajib. Cuma saya nak sebut satu perkara laginya ialah berkaitan dengan baja ini. Sekarang ni, selepas pada tahun lepas, tahun ini musim baru. Dan sekarang ini, rakyat yang menanam padi sudah tiba umur padi itu memerlukan baja. Di Tendung sendiri, di tempat Ambok, sekarang ini sudah ada rakyat yang datang ke pejabat, yang datang ke rumah, membawa borang yang dipohong baja kepada kerajaan negeri. Amba tanya berapa tahun lepas, tak boleh pula ke? Dia kata tak boleh. Berapa tak boleh? Tok Ngulu tak boleh cok kupon padi. Dan amba hantar ke pejabat tanah Pasir Mas baru ni, lebih kurang dalam 40 orang. Penanam padi yang memerlukan baja di saat ini. Dan kita cukup-cukup terguris apabila penani cukup-cukup kecewa. Apabila penanam-penanam padi ni yang datang kepada kita ni bukannya kelah mereka ni kelah kehidupan ekonomi sebagai wakil rakyat pembakar. Sebagai orang kapur yang merasa anak tu tak kurang daripada 7 orang, sore-sore. Umur sudah meningkat hampir 70 penanam-penanam padi ni. Tapi hak mereka untuk dapatkan sebagaimana yang dijanjikan oleh pihak kerajaan untuk membekalkan baja padi kepada rakyat, golongan mereka ini dinafikan. Hanya satu sebab saja. Satu sebab saja mereka dinafikan hak mereka. Kerana tidak sokong
UMNO dalam pilihan raya baru ni. Dan ada seorang penyokong UMNO tegak yang ketika dalam pilihan raya baru-baru ni juga dinafikan haknya. Amat boleh sebut dan amat boleh tunjuk rumah dia. Kalau kampung dia di Kampung Jah. Kampung Jah, kalau YB Esko Cik Lah, Wakaf Baru, dia tahulah Kampung Jah mana, sepadan dengan dia. Dia penyokong tegak UMNO. Tetapi dinafikan juga baja kerana anak kepada penyokong ini banner pos pas di depan rumah. Mohon laluan. Tok Ngulu kata ada pos depan rumah baru ni. Ambillah nasi. Melo Bang Muhammad. Sila. Satu soalan saya, adakah pihak Yang Berhormat bersetuju jika semua persoalan yang ditimbulkan ini dikemukakan kepada pengarah kadar yang juga merupakan Yang Berhormat Kok Lanas untuk diselesaikan isu ini secara pengurusi kadar untuk diselesaikan secara direct, dan isu ini kita tutup sebab dah lama kita bincang soal bajet ini. Pandangan saya lah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kita setuju sangat-sangatlah supaya benda ni diambil perhatian sama ada pihak kadar ataupun pihak-pihak yang berwajib lain, supaya masalah rakyat ini kita jangan perjudikan dengan dendam politik kita. Biarlah selesai. Maksud tadi kalau berkata kita tutuplah lubang. Boleh kita duduk tapas seko-seko, buat nyanyi ke rakyat je. Ni kalau kita betul saya ke rakyat, kita betul bela nasib rakyat, maka perkara-perkara ini yang mungkin kita rasa kecil di pihak kita tetapi cukup besar kepada rakyat yang mengharapkan rezekinya kepada pertanian, terutamanya pertanian padi. Dan walaupun baja ini cak dacing, tapi hakikatnya dacing ini ialah dacing berat sebelah. Itu yang hamba boleh rakyatnya. Baja yang diedarkan kepada rakyat itu cak dacing dah. Tapi kalau masih lagi terus-menerus berlaku perkara-perkara seperti ini, dacing ini memang berat sebelah dan tak perlu lagi kita guna untuk buat nembel ke, nak buat apa-apa yang berkaitan dengan dacing ni. Tolak tepilah dacing ni. Kalau benda ni tak boleh nak selesai. Awang bangun Yang Muhammad. Terima kasih, Pak. Saya sendiri tidak sedar betul ke dakwaan baja kerajaan persekutuan itu boleh madacing. Kalau betul, betul? Betul ya, Muhammad. Kalau sehingga hari ni tu betul lagi. Takut esok dia tukar. Cak kerih pula tu, Allah Allah lah. Kalau hari ni tu betul lagi, masih lagi dengan cak dacing. Ya, Muhammad Datuk Speaker, akhir sekali saya juga ingin menyentuh persoalan belia. Ya, Muhammad Datuk Speaker, akhir sekali saya juga ingin menyentuh persoalan belia yang dibangkitkan oleh Kebah Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam titah ucapan baginda semalam. Saya kira isu belia ini ialah isu yang penting dan merentasi batasan politik dan sempadan bangsa serta agama. Dengan pelbagai gejala yang berlaku di negara ini yang juga melibatkan negeri yang kita cintai ini, saya kira kerajaan sangat wajar melakukan satu tindakan drastik dan segera sebagai bagi memagar golongan belia di negeri ini dari terjebak dengan isu-isu moral yang tidak diingini. Dalam satu laporan akhbar pada minggu lepas, misalnya, disebut bahawa remaja di Kelantan ialah yang tertinggi terlibat dengan pil kuda. Sekalipun barangkali statistik itu dibina berasaskan kepada jumlah tangkapan dan tidak semestinya mereka yang ditangkap berasal daripada negeri ini. Dan memandangkan laluan ke negara jiran juga adalah menggunakan sempadan di Kelantan, namun saya kira isu ini tidak boleh dipandang ringan. Sukalah saya mencadangkan agar kerajaan Kelantan memperhebatkan kempen untuk golongan belia agar menjauhi gejala-gejala seperti ini, di samping kerajaan pusat yang mempunyai kuasa ke atas agensi-agensi keselamatan meningkatkan kawalan di kawasan sempadan bagi memastikan sebarang aktiviti penyeludupan bahan-bahan yang dilarang dapat dibasmi atau sekurang-kurangnya dapat kita kurangkan. Datuk Yang Dipertua, akhir sekali saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kerana memberi ruang dan peluang untuk hamba berkongsi sedikit sebanyak apa yang dapat saya katakan dalam mengambil bahagian dalam ucapan menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan. Terima kasih di atas peluang yang diberikan
dan saya mohon menyokong. Terima kasih.